tak rasa apa, dosa pun tak rasa dosa, buat maksiat pun tak rasa maksiat. Tentang ini masyarakat itu biasa. Macam kita di Taiping, untung jackpot tak ada sekarang ni. Tahu jackpot? Ha? Jackpot ni main judi komputer. Tahu tak? Tahu? Yang pernah main kan? I don't know. Tak. Jackpot ni main judi dengan komputer tak ada di Taiping, alhamdulillah. Pasal apa? Pasal ada seorang budak Melayu kita menang banyak sangat. Kemudian diberi amaran tutup. Dah 3 bulan kot. Ingat tak kisah ni? Kamu cerita lah. Ada orang budak Melayu yang ahli judi. Ahli judi. Judi jackpot adalah judi yang haram. Judi yang halal banyak pada Taiping. Siapa yang menghalalkan judi? Wallahu a'lam. Tentu kenal siapa. Siapa yang menghalalkan judi? Siapa yang bagi kuasa yang judi dihalalkan? Adakah tak terlibat dengan dosa? Wal a'yadu billah min dzalik. Pelik. Betul hari ni benda maksiat dianggap, dibuat, dihias dengan nama-nama yang terbaik dan tak dianggap berdosa. Judi tak tulis, dia tulis Magnum. Magnum je nama aiskrim tu ada. Aiskrim Magnum halal, judi haram. Toto kan selimut tu ada. Adakah selimut Toto tu haram? Tak haram. Sejuk, lega selimut Toto tu. Hujan-hujan ni. Allah Akbar. Nama dia buat nama elok. 4 nama ekor tak haram. Sup ekor orang suka. Hak lain yang bukan tak suka lelaki ni. Sup ekor boleh makan. 4 nama ekor haram. Tapi jadi halal. Sebab diperhias. Diletakkan lambang-lambang yang nampak tak haram. Dan orang diri depan dia tak boleh kata main judi. Sangka. Allah Akbar. Kalau buat judi pun dihias macam nampak macam halal. Supaya arak. Arak tuan-tuan dihias macam halal. Ada budak-budak kita pakai baju jenama Carlsberg, bola jersey bola Liverpool. Betul tak? T-shirt bola Liverpool tu lambang Carlsberg. Dan arak pula dihias dengan botol-botol yang elok. Ada arak jual pakai botol mineral? Tak ada. Ada arak jual di jalan. Arak satu Carlsberg ikat tepi. Tak ada. Yang ada soya bean air tebu tu. Teh ais ikat tepi satu. Arak tak ada, buk ais ikat tepi tak ada. Sebab dia nak minum dengan jenama dia, botol yang elok, nak minum tempat elok dan orang tak nampak macam haram. Budaya yang ada. Maksiat hari ni tak anggap dosa dah. Betul kita hari ni ada nak orang baik cerita tentang orang yang bangun dari kubur dengan muka yang hitam. Yakni orang yang penuh dengan dosa. Wal a'yadu billahi min dzalik. Bukan dosa dia dibangkitkan bersama dengan himar. Apa himar? Kita jumpa nanti. Apa dia himar tu? Dosa yang dibuat, dia pukul benda tu atas arahan Allah Ta'ala. Kemudian himar ni menjerit, kemudian Allah Ta'ala bagi tidur balik, masuk balik dalam kubur. Lalu berjalan lelaki tersebut. Lalu berjalanlah aku, kata orang soleh tadi, tiba-tiba bertemu seorang perempuan. Maka bertanya aku kepadanya. Padahal demikian itu, tanya perempuan yang duduk dekat kubur tu, siapa dia lelaki ni? Tengok kubur macam baru mati sehari dua, merah lagi. Ya, batu nisan pun tak letak lagi. Baru letak pelepah tamat, pelepah nyok. Tak batu nisan lagi. Kata orang saleh, dia jumpa perempuan tadi. Orang duduk dekat kubur. Maka berkata perempuan itu, inilah orang yang zani, yang berzina. Tuan-tuan, hari ini berzina. Kita sebutlah ada kolej swasta yang telah melahirkan anak-anak tanpa sah taraf, anak haram, anak zina. Bukan seorang dua, dah ramai. Kalau tengok dalam penyataan baru ni 2008 sehingga 2010, awal 2011, 80,000 anak yang tidak sah taraf, yakni anak zina. Itu yang hidup, yang didaftarkan hidup, yang mati, yang digugurkan. Penzinaan hari ini nampak macam tidak berdosa.
Diberi ruang yang mudah. Nak berzina mudah. Nak melaksanakan tuntutan syariat jadi payah. Nak nikah jadi payah. Nak nikahkan payah, kena merisik, kena minang, hantaran, hantar duit 30-40 ribu. Nak zina, beli tiket wayang. Beli ubat apa? Pil khayal. Berapa duit? Murah ya. Allahu Akbar. Jalan untuk penzinaan begitu mudah. Dan orang belum makin pelik. Orang muda pelik dah. Nak jalan zina, dia tukar habis kosen motor. Beli motor kapcai, kosen tinggi belakang, depan rendah. Apa sebab dia? Nak bawa awet. Nak bagi duduk peluk kakak. Lepas kahwin, tukar kosen, rata balik. Masa belum kahwin, kosen tinggi belakang. Arazik lah, tinggi belakang. Lepas kahwin, gua kosen sama je. Lepas kahwin, dia sikit, aku rasa remah. Masa belum kahwin, tuan-tuan, Allahu Akbar. Hak tak simpang pun dia lihat macam ni. Tak ada selekoh pada kona baringnya. Hak selekoh patah lagi. Masa tua-tua tuan-tuan, manjang brek mengejut. Jak brek. Kenapa? Nak pergi perempuan jatuh. Allah Akbar. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan dakwah tempat lain. Nak cerita ni, masalah ini, orang yang bangun dengan muka hitam itu ialah orang yang berzina. Yang kedua, dan syarbul kham, orang yang minum arak. Orang lelaki tu yang kata mati perempuan tu beritahu orang saleh, lelaki ni pernah berzina, pernah minum arak. Allah Ta'ala bangkitkan dari kubur dengan muka yang hitam. Tuan, siapa beli surat khabar semalam? Meninggal Malaysia. Beli tak? Tak beli ya? Awak najis mughaladah lah ke? Haram qat'i. Saya berada di 9 malam. Saya tak beli, pun tak beli. Beli kita baca lah. Tak, Pak Dara beli, abang ipar beli. Kita baca mana? Belajar sukanya Malaysia kalah ke menang hoki, kalah. Itu kita baca pun. Kedah pun kalah dengan Milan, tak tahulah, itu kita baca. Tengah-tengah makan nasi, anak dara tiada satu tanya. Anak dara saya tiada satu, perempuan. Pakcik duduk Perak lama dah. Pelik dia tanya. Soalan yang budak kecil. Dia soalan ikhlas. Kita jawab pun kita pening. Pakcik lama duduk Perak? Lama dah. Pakcik kenal tak MB Perak? Kenal. Awak gelap. Awak pelik tanya ni. Kita satu. Pakcik, MB Perak tu putih ke hitam? Dah kita ikhlas jawab. Budak tanya jawablah. Dia gelap sikit. Pakcik tipu. Apa budak ni kata itu? Pakcik bagi jawapan tak betul. Pakcik dia cerah ke gelap, dia gelap sikit. Pakcik tipu. Pelik 3 kali ni. Siapa adik? Tanya dia. Dah anak dara paling bongsu. Salah satu. Ni tengok kat khabar ni. Putih ya? Oh, putih di krum. Panggil pakrum ada? Ditacak oleh mungkin jurah akhbar ni nak buh dalam banner lawatan PM nak turun ke Perak. Sebelah kanan PM, laki MB lah nak bagi selaras. Kalau tak dia berat sebelah. Saya pun gelak tak jadi makan nasi tengah hari malam. Berhenti duduk. Minum air. Budak tak guna sembuh soalan dia. Allahu Akbar. Ini penipuan. Tu kata muka hitam ni bukan cari dunia, di akhirat muka hitam sebab apa? Bukan hitam macam kita hitam ni. Hitam di akhirat hitam lain. Hitam yang akibat hitam terkena bahan bakar api neraka. Hangus macam mana? Wallahu a'lam. Nak cuba try tengok. Balik buah petrol terus juh tengok. Hitam macam mana? Kalau hitam. Ni kata sebab apa? Sebab dia berzina, sebab dia minum arak. Yang ketiga, sebabnya dia menyumpah ibu bapaknya. Tuan-tuan wal a'yadzubillah min dzalik. Menyumpah ibu bapa menyebabkan muka kita hitam. Mungkin di dunia kita nampak muka berseri-seri kerana ada ubat macam-macam. Tak, kerana kita ni iklan, nama apa iklan? Tengok perempuan, iklan TV. Iklan apa hak? Clean cerah muka tu. Fair and lovely.
Oi. Dia ambil siapa? Ambil orang muda-muda bagi cerah muka. Kita pun beli jugalah. Haram tak cerah pun. Lah. Botol-botol habis. Dah nama pun iklan. Dan iklan yang paling mengarut tuan-tuan. Dah pun hilang, tak ada dah. Ada lagi TV tu. Saya tengok dan 3 kali. Anak saya sempat rakam. Sempat rakam dengan handphone. Tengok mana tak ada di padam aku. Tentang dah nama iklan, dah tipu tu. Iklan seorang makcik yang umurnya berkurang 50 tahun yang mendapat bantuan dot lah. Dia kata apa? Dah nama iklan. Terima kasih kepada pihak yang memberikan kepada makcik bantuan sebanyak tersebut. Makcik boleh beli barang anak pergi sekolah, makcik boleh beli barang dapur, makcik boleh beli hidup rotek motor, rotek kereta, makcik boleh buat model nego. Banyak mana dapat ni? Kita dengar pelik dah, dah banyak sangat ni. 500,000 rupanya. Tu yang boleh buat model nego, boleh beli barang dapur, boleh tukar tayar kereta. Ampun banyaknya. Ingatkan 5 juta, banyak RM500. Tuan boleh buat apa? Allah Alam lah. Dah nama iklan. Nak tipu dan 3 hari habis tu hilang. Dah. Ini cerita. Esok orang ini dia akan bangun dalam rupa yang hitam. Dia penzina muka yang hitam, peminum arak muka yang hitam, dan mereka yang menyumpah mak bapak juga muka yang hitam. Serta berkata ia, berteriak-teriaklah engkau seperti aku. Maka tak kala mati, maka jadikan oleh Allah Ta'ala akan dia himar. Himar dan adalah menyeksa itu pada tiap-tiap malam. Maka berlindung aku kepada Allah Ta'ala dari pekerjaan isi neraka, dan aku pohon akan ampun dan rahmat bahwasanya Allah Ta'ala itu Rahman lagi Rahim. Cerita tentang ni bagaimana lelaki yang meminum arak, yang minum arak, yang berzina, yang menyumpah mak bapaknya akan bangun dan akan menyiksa diri di khemah itu adalah dosa dia. Dia akan memukul dosa-dosa yang dia buat, dosa diri lah. Menyiksa dirinya sampai bila? Sampai ke hari kiamat. Betul kata orang soleh ini, aku mohon perlindungan daripada Allah daripada pekerjaan isi neraka. Kita kena minta lindung daripada Allah Ta'ala. Jangan buat, jangan terlibat dengan mana-mana pekerjaan yang melibatkan, boleh mendekatkan kita dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan aku ampun, mohon ampun. Kita ni umat Nabi Muhammad terlampau mudah nak minta ampun. Cukup dengan astaghfirullahalazim. Kita bukan umat Nabi Musa. Tuan-tuan, kita kalau ada masa, jangan lepaskan peluang meminta ampun atas segala dosa-dosa yang kita buat. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ini keyakinan kita, akidah kita. Dosa kita yang ada, kita minta ampun dan kita tidak akan mengulangi dosa tersebut. Mudah-mudahan dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin jamaah rahimakumullah. Kita sambung dalam sebelum masuk ke bab yang ketiga tu. Pada bulan yang lalu sebut bagaimana tentang nak mengelak. Saya berhenti ke 10 kalau lepas tak ingat tu. Bagaimana kita nak mengelak supaya anak-anak kita atau kita sendiri tidak menjadi penderhaka kepada anak-anak, dan anak-anak tidak menjadi penderhaka kepada ibu bapa dan mereka yang tua di kalangan mereka. Saya mengambil pandangan Dr. Muhammad Nasir Anwar yang menyatakan kepada kita perkara yang ke-11. Ketika berhadapan dengan mak bapak, jangan meninggikan suara. Jangan bercakap suara yang volume yang tinggi. Mak bapak pekak macam mana pun, jangan tengking dia. Kita tam-tam mak bapak kita pekak. Tak. Dan saya ingat, saya cerita lah, saya tak malu tu. Saya cerita zaman jahiliah dulu. Ada seorang arwah tok nek saya, tok nenek. Dia dapat penyakit apa? Penyakit mana tu? Parkinson. Penyakit getah ni. Parkinson. Hak lain dia tahu lah. Dengan saya masa lalu musik dia. Dia hak lain tu cucu-cucu lain tak paling musik. Saya lalu musik dia. Dia tak jalan buat kopi setiawan. Setiawan dia kopi tak boleh baca kawan ni, dia baca lanjak. Sebab dia Parkinson. Dia pegang baca cawan, tak pergi cawan kosong. Saya halu musik dia. Nak kopi tu nek? Nak. Saya ambil cawan plastik. Saya baca kopi buah cawan dia.
sampai kat dia, dia tak pegang. Dia kata, hang letak, aku sepak kata. Dia tak pegang. Saya pun melawak dia, letak juga. Letak dengan dia pegang juga, pegang-pegang, nak bangun sepak tak larat dia tua. Tumpah habis. Dia baling saya tu, jenis helak gitu. Cucu tak guna, aku doakan hang masuk neraka. Doa tolak tu. Saya diam terus. Kalau dia melawak lain, aku duit tak bagi tu tak apa dah. Hang minta duit tak bagi dah. Tahu tu doa, aku doakan hang masuk neraka. Saya diam. Saya diam tu zaman jahiliah. Saya dengar doa neraka pun takut nak gaji pondok. Jahiliah pun gaji pondok je pun. Nah, dengar doa tu takut. Saya terus tekam dia minta ampun. Jangan tok ni. Yang doa pelik-pelik sangat. Dak aku tak balik. Cara dia hang buat kopi lain. Buat kopi lain saya bojak sah. Ni cucu terbaik itu. Mana kita ni dengan mak ayah, dengan orang tua kita, mak ayah kita, mak mertua kita, pak mertua kita adalah mak ayah kita. Atuk kita, nenek kita adalah mak ayah kita. Jangan tinggikan suara. Dia sakit macam mana tolong layan elok-elok. Muslimin jangan rahimakumullah. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai anak-anak yang depan mak bapak meninggikan suara. Wa'iyadzubillah min dzalik. Tolonglah kita ajar anak kita yang Nabi kata adibu auladakum. Adibu ni bukan alimu. Adibu ni dia mendidik, mengajar dan mendidik kata Nabi. Wajib kita mengajar akhlak yang tertinggi. Barulah akhlak yang lain anak akan turut. Kata Nabi SAW, adibu auladakum ala salasin khisalin. Ajarlah anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, hubbi nabiyyukum. Ini akhlak yang tertinggi yang wajib kita ajar anak-anak kita. Untuk 3, meninggikan suara depan mak bapak. Apa Nabi kata? Hubbi nabiyyukum. Ajarkan anak-anak kita untuk kasih kepada nabi mereka. Tuan-tuan, dia ajar tak kalau hendak? Tak diajar. Dia ajar kalau mendengar? Tak diajar. Dia ajar dusti? Tak diajar. Ini sampingan. Sedangkan ini asas untuk kita menjadi mengasihi seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang tertinggi yang wajib kita takdik, bukan tu'allim. Apa takdik? Kita ajar dan didik. Kita ajar dia dan tunggu dia. Itu mana ajar? Takdik. Kalau tu'allimu ni ajar tinggal. Cikgu sekolah contohnya, habaq kerja sekolah, tulis, dia keluar. Tak macam cikgu primary, cikgu apa? Cikgu Syahri. Ingat tak? Tulis. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Lagi anak-anak tak baca, hak belakang cikgu suka tidur. Hari-hari cikgu tidur. Itu pengajaran yang tak betul. Dia takdik, seorang-seorang kena sentuh. Bagaimana kita mengajar anak kita di rumah? Sentuh tak sentuh? Sentuh anak bagaimana? Sentuh kasih, sentuh pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan untuk dia ingat. Nabi kata yang pertama, yang kedua, wa hubbi ahli baiti. Ajar anak kita untuk kasih kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini ramai anak-anak kita, masuk kita yang tak kenal siapa ahli keluarga Nabi. Siapa isteri Nabi, siapa isteri anak-anak Nabi, siapa anak tiri Nabi, siapa sahabat Nabi, siapa yang Nabi janjikan syurga. Allah Akbar. Hatta ada kita yang tak kenal nama Nabi pun ada. Nama Nabi dalam sejarah termaktub ada 200 nama. Nabi kita Muhammad SAW ada nama gelarannya 200. Kita mulakan sebelah kanan. Seorang 2. Pagi kosong, lari balik habis. Tu saya kata untung kita tak kita bukan nak risau. Nak berkenal siapa nama Nabi kita selain daripada Ahmad, selain Muhammad, selain daripada Yasin, selain daripada Al-Amin, selain daripada Toha, banyak lagi nama-nama Nabi. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita ajar. Bukan satu campur satu jadi 2. Yang tu sampingan. Selepas kita ajar mengenali diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Fa inna hamalahatal Quran fi dhillillah. Yang ketiga, ajarkan anak kamu untuk mentakdib, mendekati, memahami, membaca Al-Quranul Karim.
Kerana Nabi kata, sesiapa yang menghafal, yang memelihara ayat suci Al-Quran, dia berhak mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah. So, kita ni kita ajar benda ni, hak tertinggi tak ajar, nak ajar hak rendah untuk anak-anak dia buat tak dengar. Jangan kita tinggikan suara depan mak bapak. Yang ke-11. Yang ke-12, jangan potong cakap orang tua. Mak kita tengah cakap, kita potong terkena. Biar mak cakap habis, biar ayah cakap habis. Kalau kita nak berbahas pun, nak bagi pandangan pun, minta maaf ayah, pandangan tu tak betul, yang ni betul. Kena minta beradab. Ini kata, hang orang tua mana tahu. Zaman kita zaman moden ayah weh. Oh dia. Orang tua tu dia tak reti. Dah. Nak serah komputer ke dia. Lingkup. Dah. Orang tua zaman hari yang Nabi kata zaman akan datang bukan zaman kamu. Bukan zaman kita. Dah. Saya punya anak sulung dapat duit dia bagi handphone. Handphone yang kita nak guna pun tak reti. Apa? BlackBerry. BlackBerry. Dia bagi 3 hari gunah-gunah. Orang hantar mesej pun tekat macam telefon. Kata 3 hari ambil balik hak. Tak reti guna. Hak tu hak jenis. Handphone saya guna ni handphone hak Nokia nah. Hak murah-murah. Hak bukan zaman kita. Tu bagi iPad lagi tak faham. Bagi Tok Imam pakai iPad, dia buat lapik duduk oi. Nanya kan. Kita ni mendidik, wajib kita mendidik anak kita. Yang ke-13, jangan keluar rumah tanpa izin atau memberi maklum pada mereka. Tuan-tuan, didik anak kita nak keluar rumah. Tuan-tuan, berapa ramai anak-anak kita yang ni keluar rumah minta izin dengan ayah, minta izin dengan mak, nak keluar rumah salam tangan mak ayah, mencium tangan mak ayah. Ini antara kita nak didik, jangan sampai kita menjadi bapa yang derhaka kepada anak-anak. Anak-anak yang derhaka pada kita pun ada. Kita juga terlibat dengan dosa derhaka kepada anak. Kalau tidak mendidik anak kita. Jangan kita nak keluar rumah beritahu, nak pergi mana beritahu. Yang ke-14, jangan mengganggu tidur mak ayah. Tidur mereka jangan diganggu. Kita faham mak ayah tu kita letih. Tuan-tuan ada mak ayah, saya ada mak ayah, kita tahu keadaan dia letih. Kalau dia lena tuan-tuan bukan payah bantai lah. Letak ruang tamu, lena terus. Seorang anak yang baik dia akan cuba cari ikhtiar, ambil bantai, solat pelan-pelan ke kepala mak ayah. Dia tadi kalau boleh ayah tidur di ruang tamu, kita suruh paha kita, ayah tidur terhibur lah. Boleh buat, boleh buat ni. Masya Allah. Isteri tidur terhibur boleh tahan tak hari ni? Bang lama tak manja, nak manja tidur terhibur sikit boleh tak? Ni buang tabiat betul. Buah tu yang kita kata. Nak manja suami isteri bukan tunggu masa muda. Masa tua ni lah yang kita patut lebih manja. Suami isteri yang tua-tua kena manja. Dulu panggil nama akan panggil macam muda balik. Yang lain macam tuan minta izin kahwin lain ke apa? Jangan buruk sangka. Ini antara kita nak ajar, nak balik pada biar anak-anak kita dengar kita panggil isteri, kita panggil mak, dia panggil apa? Anak-anak dengar. Ayah panggil mak panggil apa? Maham. Kalau otak apa? Mak hang, kalau mak panggil ayah Pak Hang Pak Hang. Allah Akbar. Anak dengar, ya Allah, mak ayahku panggil gitu Allah Akbar. Nabi aja panggilan macam mana? Nabi panggil Aisyah macam mana? Ya Humairah. Allah, wahai pipi yang merah. Carilah bahasa Arab, wahai pipi yang kedut. Cari bahasa Arab lembut sikit. Tak masalah sebutlah, tak cari diri ya. Sebut lagi pakai panggil habis. Nampak bahasa Arab nampak macam lembut. Nak panggil ling yang tu lain macam sangat. Panggillah bahasa Arab yang Nabi kata ya Humairah. Allahu Akbar. Wahai abang, panggil suami. Wahai darling. Orang tua dengar panggil darling. Geli. Tengah hujan, gelimang dah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Yang ke-15 dalam bab menjaga derhaka anak ini, jangan lebihkan isteri
dan anak daripada mak ayah. Jangan raikan isteri, raikan anak lebih daripada meraikan mak ayah. Tuan-tuan, mak ayah kita tak pernah minta duit. Yang minta duit isteri dengan anak ya. Mak ayah tak minta, tapi kita kena faham. Tak. Bagaimana kita meraikan harta melebihkan. Tak balik tengok mak pun boleh menjadi derhaka. Kalau balik rumah isteri bulan 3 kali, rumah mak setahun 3 kali pun layak menjadi penderhaka. Melebihkan isteri. Masya-Allah. Tak. Mak kita yang masih ada, kalau ada mak kita yang mati pun wajib diraikan. Apatah lagi yang masih hidup. Kalau ada yang hidup ni mungkin dah nazar, mungkin dah nyanyuk, tak kira janjak tak tetap mak kita. Wajib dilebihkan. Bagaimana kita meraikan mak ayah kita tuan. Penghormatan kita bagaimana pada mak ayah. Kalau kita buat hari ni pada mak ayah, tak mustahil besok anak kita juga akan membalas apa yang pernah kita buat pada tok mereka. Wal a'yadu billahi min zalik. Yang ke-16, jangan mencela mak ayah apabila ada perkara yang kamu tidak suka yang ada pada mereka. Mak ayah, kalau tuan-tuan orang kampung memang kita faham dia, cara kampung. Jangan kita mencela. Dia tak cela depan mak ayah, dia cela depan orang lain. Mak aku ni awak kolok sangat tu. Mai rumah kat taman dok kira tanam serai. Dok kira tanam cabai. Kampung boleh lah mak weh. Masya-Allah. Dah rontok cara gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mencela walaupun di belakang mak kita, tetap dikatakan anak derhaka, tidak akan mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah kita buat, tolonglah balik segera. Balik segera, telefon segera. Zaman kita ni telefon mak ayah yang ada mak, berapa kali telefon. Kalau mak telefon cakap lama, kau telefon mak dah mak top up nak habis. Kau dengan mak, kau dengan kekasih, sampai panas telinga. Putus telefon publik tu. Dia gantung. Kalau mak telefon dah ada mak duit 2 rupang ni nak habis dah. Allahu akbar. Niat muda-muda lah hak tua mak dah. Tak ada dah. Ayah. Tak ada dah. Mak mentua? Pak mentua? Tak ada. Mak mentua baru? Boleh cari baru, tak ada. Jangan bawa halak kali. Yang ke-17, jangan ketawa yang kuat di depan mereka. Jangan gelak kuat. Tuan-tuan, peradaban kita. Berapa ramai antara kita yang boleh menjadikan mak ayah dia, boleh menjadikan anak-anak dia sebagai kawan. Susah sebenarnya. Mak ayah kita adalah mak, waktu yang sama dia kawan kita, dia penasihat kita, dia pemberi teguran kepada kita. Itulah mak ayah yang terbaik. Jadikan anak-anak kita sebagai kawan, bukan musuh. Ini ayah lalu tengok kecut pokok habis. Nampak macam cimping. Itu komunis. Kita bukan komunis. Biar kita lalu, anak kita hormat. Oh, ayah datang. Ini berebut rancangan TV dengan anak. Anak suka, mak suka cerita Indonesia. Cerita Indonesia tentang anak suka cerita boy. Allah. Anak berebut siaran, bergaduh dengan mak. Mak bertengking anak macam Allah Akbar. Biarlah kalau macam mana pun. Kalau kita anak yang baik, bagi mak tengok semua. Ni peluang mak nak ingat zaman cinta-cinta muda-muda dulu. Tolong sonok dengan dia. Jangan kita gelak besar dengan dia. Yang ke-18, dilarang makan sebelum mereka makan. Kalau kita ada semeja dengan mereka, ada sehidang dengan mereka, jangan kita makan sebelum mak ayah kita makan. Supalah kalau kita suami isteri, ini payahlah. Isteri jangan makan lagi suami tak makan. Tunggu tak mampu kami usah oi. Balik manjang lewat. Suami beritahu orang ni yang ai balik lewat. Lepas Isya kena kopi jak roti canai capati balik lewat kau kedua bagi. Isteri kata 2 bagi, bang tak balik pun tak bang weh. Tu kita ada kena beritahu. Zaman dah moden, kita handphone ada belakang. Isteri kita nak keluar rumah kena minta izin. Suami balik lewat, tolong bagi tahu. Tak salah bagi tahu. Kerana kita nak cari sunnah Nabi yang makan semeja. Kalau zaman kita zaman yang hari ni semua kalang kabut dah. Hatta hari ni tuan-tuan,
Nak mayang subuh dengan anak pun payah. Subuh masuk lewat, bas sekolah tunggu apa? Rumah lah. Masuk subuh 6 suku, 6.30 bas tunggu depan rumah. Nak jemaah pun tak ada dah. Anak-anak tak ada bagi salam kedua, lompat dia bas. Allahu Akbar. Siapa yang menyusun jadual sebenarnya? Patutnya kita itu pentadbiran yang kita insya-Allah kita akan ubah kalau kita ada kuasa nanti insya-Allah. Ini kuasa janji. Tak yang ke-9